Tuan-tuan perempuan, pada minggu lepas saya dah pun berkongsi berkaitan dengan warta kerajaan untuk I Miliki yang masih lagi belum dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan ataupun lebih tepat sekali oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Okay, pengumuman ni dah dibuat oleh Perdana Menteri seawal bulan Julai yang lepas. Mekanisme macam mana I Miliki tersebut boleh dijalankan masih lagi belum diputuskan disebabkan kerana warta kerajaannya masih lagi belum dikeluarkan. Jadi bila kita nak laksanakan sesuatu dasar, nak laksanakan sesuatu orang kata apa pengumuman yang dah dibuat, sama ada oleh Perdana Menteri ke, oleh Menteri Kewangan ke, kita mesti ingat bahawa pengumuman tersebut masih lagi tidak boleh dijalankan selagi mana warta kerajaannya belum dikeluarkan. Sehingga kini unfortunately warta kerajaan tu masih lagi belum dikeluarkan lagi. Jadi pada pagi ni saya ambil peluang untuk berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, kalau sekiranya tuan-tuan perempuan adalah bakal-bakal pembeli rumah kali yang pertama yang berharga RM500,000 dan ke bawah, ataupun yang berharga RM500,000 hingga RM1 juta, tuan-tuan perempuan sebenarnya berdasarkan kepada pengumuman yang dah dibuat oleh Perdana Menteri pada bulan Julai yang lepas dalam insentif I Miliki, tuan-tuan perempuan boleh ataupun layak untuk mendapatkan peremitan duty stamp. Peremitan duty stamp. Macam mana peremitan duty stamp tu dibuat? Yang mana duty stamp penuh yang dikenakan boleh dikecualikan sepenuhnya. Boleh dikecualikan sepenuhnya jika anda membeli rumah kediaman kali yang pertama berharga RM500,000 dan ke bawah dan tanda tangan SNP ataupun perjanjian jual beli pada tarikh 1 bulan Jun 2022 sehinggalah pada tahun kalau tak silap saya Disember 2023. So ada lebih kurang 2 tahun lah, setahun lebih lah kan, setahun setengah untuk anda dapatkan peremitan duty stamp tersebut. Bagi anda yang membeli rumah di bawah RM500,000 dikecualikan sepenuhnya duty stamp oleh pihak lembaga hasil, dan bagi anda yang membeli rumah RM500,000 dan ke atas sehingga RM1 juta anda boleh dapatkan kata apa diskaun duty stamp sebanyak 50% daripada harga stamp duty yang dikenakan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. So mekanismenya very simple tuan-tuan puan. Kita sebagai peguam lah, sebagai peguam dalam urusan jual beli hartanah, bila saya menguruskan perjanjian jual beli yang tuan-tuan puan amanahkan untuk saya uruskan, saya akan berurusan dengan pihak lembaga hasil dalam negeri untuk mentaksirkan berapakah jumlah stamp duty yang perlu dibayar oleh anda sebagai pembeli. Kalau sekiranya tuan-tuan puan telah pun menandatangani perjanjian jual beli pada tempoh katalah seawal 1 hari bulan Jun 2022 yang lepas, dan harga rumah tuan-tuan puan katalah harga rumah yang tuan-tuan puan beli tadi tu berharga RM600,000, maka stamp duty yang perlu dibayar oleh anda berdasarkan pada harga RM600,000 tu tadi, pengiraannya begini. Untuk 1% yang pertama, ni saya ulang balik lagi sekali lah formula macam mana nak kira stamp duty. Untuk RM100,000 yang pertama, tuan-tuan puan kena bayar 1%, 1% daripada RM100,000 yang pertama, which is RM1,000 lah. Okey, RM1,000. Okey, ingat permula ni. 1% untuk RM100,000 yang pertama, which is RM1,000 lah. Okey, kali je, simple matematik. 1% daripada RM100,000 memanglah dapat RM1,000, betul tak? Kemudian ada lagi daripada jumlah RM100,000 yang seterusnya tu sampailah ke jumlah RM500,000. Maknanya ada baki lagi RM400,000. Ada lagi baki RM400,000. Yang RM400,000 ni kalikan pula dengan 2%. 2%. Okey, maknanya yang 2% tu dikalikan dengan RM400,000. Kenapa saya kata RM400,000 sedangkan harga rumah tu RM600,000? Kan sebab dia kira tier dia punya lapisan dia. Tier ni kita panggil dia lapisan lah. Lapisan yang pertama tu terhad sehingga RM100,000 saja. Lapisan yang kedua daripada RM100,000 seterusnya tu sampailah ke RM400,000. Sebab harga rumah tu kan RM600,000. Jadi RM100,000 yang pertama dah tolak. Kan ada lagi RM400,000 untuk yang kedua. Okey, yang tier yang kedua ni kalikan dengan 2%. Kalikan dengan 2%. Jadi kalau kalikan dengan 2%, tuan-tuan puan akan dapat RM8,000 kat situ. Okey, RM8,000. Untuk tier yang kedua kalikan dengan 2% dapatlah RM8,000. Okey, RM400,000 kalikan dengan 2%. Okey, tier yang ketiga. Tier yang ketiga ini tuan-tuan puan kena kalikan yang RM100,000 seterusnya. Tadi harga rumah RM600,000, betul tak? Kan harga rumah RM600,000, RM500,000 yang pertama tadi dah kira dah RM9,000. Okey, RM500,000 yang pertama dah kira RM9,000, ada baki lagi RM100,000. Yang RM100,000 ni tuan-tuan puan kena kalikan dengan 3% pula.
kalikan dengan 3% pula. Okey, so 100,000 kalikan dengan 3% dah buat apa? Dapatlah 3,000 kat situ, kan jadi tier yang pertama 1,000, tier yang kedua 8,000, tier yang ketiga 3,000. Jadi campurkan 1,000 campur 8,000 campur 3,000, 12,000. 12,000 ni sebenarnya adalah jumlah stamp duty yang penuh. Jumlah stamp duty yang penuh, kan tapi berdasarkan kepada iMiliki yang dah diumumkan oleh Perdana Menteri, anda boleh mendapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp sebanyak 50% daripada jumlah 12,000 tu tadi, kan. Jadi kalau kita kira daripada 12,000 yang kita dapat dapat half ataupun separuh diskaunnya, which is 50%. Jadi jumlah duty stamp yang sepatutnya dipulangkan balik, kalau misalnya kata anda dah bayar dah 12,000 tu anda dah bayar kepada lembaga hasil, jumlah duty stamp yang akan dipulangkan semula kepada anda adalah RM6,000, separuh daripada jumlah 12,000 tu tadi. Bagaimana sebenarnya anda yang dah pun menandatangani perjanjian jual beli ataupun yang dah pun bayar dah duty stamp penuh 12,000 tu tadi, anda boleh mendapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp sebanyak 50% daripada jumlah duty stamp yang dikenakan. Kalau misal kata anda dah terbayar 12,000 tadi tu, anda dah terbayar dah kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, barulah sekarang ni katalah dalam 2-3 bulan akan datang ni ataupun 2-3 minggu akan datang ni, warta kerajaan untuk iMiliki tu baru dikeluarkan. Jadi persoalannya, adakah anda layak untuk mendapatkan pulangan semula ataupun refund daripada pihak lembaga hasil? Kalau sekiranya berdasarkan pada warta kerajaan yang dah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Kewangan ataupun oleh Menteri Kewangan tersebut, mengesahkan bahawa anda adalah orang yang dikategorikan layak untuk mendapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp tersebut, maka anda bolehlah mendapatkan pulangan semula daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sekarang ni saya tak berani nak bagi tahu apa dia punya what we call syarat-syarat ataupun terma-terma yang dikenakan oleh pihak Kementerian Kewangan untuk melayakkan anda mendapatkan peremitan duty stamp tersebut. Okey, yang untuk iMiliki sekarang ni, yang kita tengah cerita sekarang ni, warta kerajaannya masih lagi belum dikeluarkan. Macam mana caranya kita nak dapatkan pulangan semula ataupun refund daripada pihak lembaga hasil kalau sekiranya kita dah terbayar dah jumlah duty stamp penuh sebanyak 12,000 tadi tu, kita dah bayar penuh kepada pihak lembaga hasil. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan perempuan perlu ingat, kita kena tunggu sampai warta kerajaan tu keluar. Lepas warta kerajaannya dah dikeluarkan, barulah kita boleh memohon untuk mendapatkan refund ataupun pulangan balik lebihan stamp duty yang sepatutnya kita dapat diskaun tadi tu daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi siapa yang nak uruskan, nak dapatkan refund dan sebagainya ni? Kalau katalah tuan-tuan perempuan berurusan dengan peguam, dengan peguam yang menguruskan perjanjian jual beli, yang menguruskan dokumen MOT, pindah milik dengan pejabat tanah dan sebagainya, maka peguam anda yang anda dah lantik tadi itulah yang akan menguruskan untuk mendapatkan pulangan semula ataupun refund daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, kalau katalah anda berurusan secara sendiri, anda beli rumah sendiri, anda tak gunakan khidmat peguam, anda orang kata deal direct dengan penjual dan sebagainya, anda kenalah uruskan sendiri. Macam mana caranya? Okey, ini saya nak ceritakan. Okey, bila kita buat urusan bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri, kita ada satu sistem yang dipanggil STAMPS, STAMPS, buat proses yang dipanggil sebagai adjudication ataupun adjudikasi dengan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri secara online. Anda boleh memaklumkan berkaitan dengan warta kerajaan yang dah dikeluarkan tadi tu kepada peguam anda dan minta peguam anda untuk uruskan pembayaran semula ataupun refund pulangan daripada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri tu masuk balik sistem stamp tadi, dan peguam anda tu akan tahulah cara macam mana nak isi borang online dan sebagainya untuk mendapatkan balik bayaran yang lebihan yang anda telah pun bayarkan kepada pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri. So caranya dia kena buat satu proses yang dipanggil sebagai rayuan. Rayuan tu kita kena masukkan melalui sistem stamp tadi, dan bila rayuan tu dah diluluskan, ada satu lagi rayuan, iaitu rayuan untuk dapatkan bayaran balik. Ini semua yang saya ceritakan ni berdasarkan pada Seksyen 80 dalam kurungan 3 Akta Stamp. Seksyen 80 kurungan 3 Akta Stamp. Jadi itu saja yang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.